Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita tengok pengajian dalam suratul Zumar. Dalam suratul Zumar pada ayat yang ke-16 insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifu Allahu bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun. Apabila sebelum ini ayat yang ke-15 dan ayat sebelum ini menceritakan tentang kerugian orang-orang kafir di kehidupan dunia, sekarang Allah Subhanahu wa taala sebut keadaan mereka, kesudahan mereka di akhirat nanti. Allah Taala menyatakan lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka daripada atas mereka dhulalun minan nar, menyelubungi kepada mereka neraka jahanam. Daripada atas mereka, daripada bawah mereka. Makna seluruh kiri, kanan, depan, atas, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, semuanya telah mereka telah dikepung dengan api neraka jahanam. Wa ma'na dhulal, maksud dhulal sini at-tabaq, makna seperti satu tutupan. Mereka tak boleh nak keluar daripada atas, bawah, kiri, kanan, tak boleh nak keluar. Dinamakan sebagai zulam ini sebagai tahakkum, satu herdikan, satu ejekan, satu kehinaan lah bagi mereka, kerana zulal ini dipanggil sebagai naungan atau bayang-bayang. Bila sebut tentang zulal, tapi dia membakar, li'annaha muhriqah wa dhullah taqi minal har. Zulal bila sebut tentang naungan yang membakar, satu celaan, satu herdikan kepada mereka, sebab dhullah ni naungan selalu memelihara manusia daripada kepanasan. Bila kita berselindung bawah pokok, bawah atap, itu dipanggil sebagai zullah. Dzalika yukhawwifullahu bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun. Azab yang bersangatan, yang dahsyat itu, Allah Ta'ala nak menakutkan hambanya, nak memberi rasa ketakutan kepada hambanya, supaya mereka jauhilah perkara-perkara haram, perkara yang berdosa. Sebab itu Allah Ta'ala ceritakan tentang azab yang begitu mengerikan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, fattaquni, bertakwalah kepada aku, Allah Ta'ala kata. Takutlah azab aku. Janganlah cuba untuk meraih kemurkaan aku, Allah Ta'ala kata. Imam Zamakhsyari menyatakan ini adalah peringatan daripada Allah Ta'ala kepada hambanya, ataupun nasihat yang cukup mendalam kepada manusia. Hikmah disebutkan perihal orang-orang kafir adalah menakutkan orang-orang beriman tentang keadaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan keadaan api neraka ni nak menakutkan orang beriman, betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menyuruh kepada mereka supaya bertakwalah kepada Allah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhilah diri kamu wahai manusia daripada syirik, daripada derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
selepas mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara-perkara tersebut, dipanggil wa'ad dan juga wa'id. Allah Ta'ala menceritakan janji yang baik diiringi dengan janji yang menakutkan, maka terhasillah kesempurnaan dipanggil sebagai targhib wa tarhib, memberi motivasi dan juga memberi ancaman. Makna daripada ayat yang sebelum ni kita bincangkan, maksudnya apa? Orang yang mana tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi taat kepada syaitan, jauh daripada syirik, yes? Dan mereka menjauhkan diri dengan sejauh-jauhnya. Abu As-Su'ud menyatakan dalam tafsirnya, at-taghut وَالَّذِينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. At-taghut di sini Abu Su'ud menyatakan al-baligh aqsa ghayati tughyan, iaitu sampai ke tahap kemuncak melampau dia. Rahimut wal azamut, yang dikehendaki dengannya adalah syaitan. Maksud kemuncak kejahatan adalah syaitan. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang wa'ad. Wa'ad ni janji baik. Allah Taala menyebutkan janji kepada orang-orang yang baik dan juga orang yang buat ihsan. Siapa mereka? Mereka ni maksudnya orang yang jauhkan diri daripada syirik, daripada derhaka kepada Allah. Jadi di sini jadilah wa'ad. Wa'ad ni janji baik Allah Ta'ala diiringi dengan wa'id. Wa'id tadi, ayat sebelum tadi, menceritakan tentang azab-azab hari akhirat. Maka sempurnalah dinamakan targhib wa tarhib. Itu yang saya maksudkan sebentar tadi. وَالَّذِينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Orang yang menjauhkan at-taghut, menjauhkan diri daripada menyembah at-taghut, tak menyembah berhala, taat kepada syaitan. Wa anabu ila Allahi lahumul busyra, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Allah Taala. Lahumul busyra, bagi mereka berita gembira daripada Allah, memperolehi kejayaan yang besar dengan memperolehi syurga yang berkekalan. Syurga, memperolehi syurga yang nikmatnya berkekalan selama-lamanya. Fabashshir ibad, berilah berita gembira, berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Fabashshir ibadi, berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku ini? Iaitu orang yang mendengar perkataan alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Orang-orang yang mendengar, orang-orang berita gembira kepada hamba-hambaku yang bertakwa, yang mereka mendengar kalam, mendengar hadis, cerita, perkataan, mereka ikut perkataan yang paling baik. Ibnu Abbas menyatakan, huwa ar-rajul yasma'ul hasan wal qabih, seorang lelaki yang mendengar perkara baik, perkara tak baik, maka fayatahaddath bil hasan, dia menceritakan dengan perkara baik dan dia menahan diri daripada perkara yang tak baik, dia tak cerita perkara yang tak baik. Itu maksud daripada Ibnu Abbas. Maksud fayattabi'una ahsanah, ada baik tak baik dia ambil yang baik. Wa hadza sana'un minallahi ta'ala 'alaihim binufudhi basairihim wa tamyizihim al-ahsan minal kalam. Ini pujian daripada Allah Ta'ala kepada mereka, yang mana mereka menggunakan akal fikiran mereka, naluri kecil mereka, mereka berfikir dan mereka membezakan antara perkataan yang terbaik. Bila mereka mendengar satu perkataan, tabasaruhu wa amilu bima fihi, yang mana mereka lihat perkataan tersebut, mereka beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Wa ahsanul kalam kalam Allah, sebaik-baik perkataan, perkataan Allah.
wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hidayat adalah hidayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabashshir ibad, Allah Taala menyatakan berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang disifatkan dengan sifat-sifat yang tinggi ini, iaitu mereka orang yang mana Allah Ta'ala berikan kepada mereka petunjuk ataupun jalan yang Allah Ta'ala redai. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang-orang ulul albab yang mempunyai akal yang sempurna, fitrah yang lurus, yang mustaqim. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Pada ayat berikutnya, adakah orang yang mana pasti kepada mereka asyaqawah, kecelakaan daripada Allah Ta'ala? Adakah sama orang yang pasti kecelakaan akan menimpanya daripada Allah Ta'ala dengan orang yang beriman, orang terselamat daripada api neraka? Adakah sama ataupun tak sama? Jawapannya pasti tidak sama. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan afa anta tunqidhu man finnar, adakah kamu wahai Muhammad mampu untuk menyelamatkan orang yang mana dia dalam kesesatan, dalam kebinasaan? Adakah kamu mampu untuk selamatkan dia wahai Muhammad? Imam Qurtubi menyatakan Nabi SAW sangat inginkan keimanan kepada kaumnya. Wa qad sabaqat lahum minallah asyaqawah, sesungguhnya ketetapan azali daripada Allah Ta'ala telah menetapkan bagi mereka ini asyaqawah, kecelakaan. Maka turunlah ayat ini, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Adakah wahai Muhammad, adakah orang yang pasti terkena azab kami kerana mereka berterusan dengan kekufuran, pendustaan dan juga berterusan dengan kesesatan? Adakah kamu wahai Muhammad boleh memberi petunjuk kepada mereka? Kamu tak mampu untuk menyelamatkan mereka daripada sifat ini, iaitu sifat penghuni neraka. Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksudkan dengan ayat ini, Nabi ingin kepada Abu Lahab dan juga anaknya dan juga orang yang mana di kalangan kaum kerabat Nabi, al-ashiratun Nabi, kaum kerabat Nabi. Nabi inginkan mereka tak nak ketinggalan sedikit pun, tak nak sikit pun mereka tak beriman kepada Allah. Nabi nak semua kita, termasuk pakciknya sekali Abu Lahab, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran mengulangi pertanyaan istifham, afa anta tunqidhu man finnar. Soalan pertama dah tanya dah, afa man haqqa alaihi kalimatul azab, adakah sama orang yang ditetapkan azab kepada mereka kerana mereka berterusan di atas pendustaan, sama dengan orang yang mana tidak terjerumus dalam kesesatan, dalam kekufuran? Adakah sama? Kemudian diulang balik kali kedua, afa anta tunqidhu man finnar, sebagai takkid, penegasan. Adakah kamu wahai Muhammad dapat selamatkan mereka daripada api neraka Allah? Orang yang mana telah tetap dalam api neraka Allah, kamu dapat selamatkan mereka? Pertanyaan daripada Allah. Makna daripada ayat yang kita bincangkan, afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhuh, adakah kamu wahai Muhammad dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas mana ditetapkan kepada mereka untuk mendapat azab Allah. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi mereka, orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, iaitu orang-orang beriman, orang yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah di kehidupan dunia, berpegang sungguh-sungguh kepada syariat Allah, taat kepada Allah,
bagi mereka ni ghurafum min fawqiha, satu syurga. Bagi mereka dalam syurga ada beberapa darjat yang tinggi, ada istana yang gah sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, fawqa ba'di mabniyatin, sebahagian binaan mereka atas sebahagian binaan yang lain, daripada zubarjat, daripada yakut, daripada permata, mutiara dan lain-lain. Tajri min tahtihal anhar, mengalirlah daripada bawah istana mereka, bawah pokok mereka, pokok-pokok mereka mengalirlah syurga, sungai syurga, min ghairi akhdud, tanpa parit, tak ada parit, sungai yang mengalir dan tidak ada perparitan. Wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad, benarlah janji Allah. Allah Ta'ala berjanji kepada mereka yang demikian dengan janji yang sebenar-benarnya, dan tidak mungkin Allah Ta'ala memungkiri janji. Imam Zamakhsyari menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi faedah pada ayat alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Imam Zamakhsyari menyebutkan ayat Quran ini, orang beriman sepatutnya mereka jadilah orang yang niqadan fid din, yumayyizuna bainal hasan wal ahsan. Jadilah mereka ni orang yang berpegang sungguh-sungguh dengan agama, yang dapat membezakan antara yang baik dan yang terbaik. Yang baik dan yang terbaik. Al-fadil wal afdal, yang biasa dan yang lebih afdal, yang afdal. Wa yadkhulu tahtahu al-madhahib wa ikhtiyar asbataha dalilan, dan termasuklah di bawahnya juga beberapa mazhab, ikhtiar dan juga pilihan yang dia mensabitkan mazhab-mazhab dan juga pilihan ini dalil yang terbaik, dalil yang sahih, dalil yang tepat. Wa abyanuha amarah, dan membezakan antaranya dengan tanda. Wa alla yakunu fi mazhabihim, tidak jadilah mereka itu dalam mazhab mereka seperti mana al-qail, orang yang berkata la takun misla 'irin qayyidin fanqada. Dia nak menunjukkan kepada kita apa dia? La takun mislu 'ir qida fanqada. Seperti mana pepatah Arab ada kata, janganlah kamu jadi seperti mana 'ir. 'Ir ni makna unta. Dan kamu jadi seperti unta yang mana bila diikat maka barulah dia patuh. Bila tak diikat dia pun lari. Ikat dia akan patuh, dia tak akan lari. Kalau tak diikat dia akan berlari, dia akan pergi berkeliaran ke mana-mana tempat. Wa alla yakunu fi mazhabihim, tidak jadilah mereka dalam mazhab mereka. Makna bukan maksud Imam Zamakhsyari di sini mana kita tak terikat dengan satu mazhab, satu pandangan lah. Kita boleh nilai, Allah Ta'ala beri kita akal yang baik, sempurna, kita nilai yang mana pendapat yang kuat. Ataupun kalau kita tak pandai menilai, maka kita ikutlah pendapat-pendapat ulama yang menyatakan di sini sahih, pendapat ini kuat dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita masuk ayat ke-21. Apabila Allah Ta'ala telah sebutkan keadaan orang musyrikin, kesesatan mereka dalam mereka beribadat kepada selain daripada Allah, Allah Ta'ala iringikan ayat tersebut dengan menyebutkan dalil-dalil keesaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan Quranul Karim, Al-Quranul Karim menyebutkan asyraful kutub, kitab yang paling mulia, kitab as-samawiyah, kitab langit yang paling mulia, kitab daripada Allah Ta'ala yang paling mulia yang diturunkan, wa ma'a iqrarihim, iaitu menyebutkan kitab Quran adalah kitab yang termulia, kitab as-samawiyah yang termulia, dan juga mengiktiraf orang pada zaman tersebut, pada zaman penurunan Quran ini, mereka mengiktiraf kefasahah Al-Quran, dari segi fasahah Quran, i'jaz Quran, mereka i'tiraf. Tapi mereka adalah orang yang mendustakan Quran. Ini perkara yang terbalik. Quran menyebutkan Quran adalah kitab yang terbaik, kitab samawiyah yang tertinggi. Ahlu sastra pada zaman tersebut mereka percaya
mereka mengakui ketinggian bahasa Al-Quran, mu'jizat Al-Quran, fasahah Al-Quran, tapi mereka mendustakan Quran. Kemudian Allah Ta'ala memberi perumpamaan bagi orang-orang musyrik dan juga orang mentauhidkan Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah dan mentauhidkan Allah, dengan satu perumpamaan dengan sejelas-jelasnya. Allah Ta'ala menyatakan, alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yakhruju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika ladhikra liulil albab. Kini ayat yang baru. Tadi nak bagi tahu taufik hidayat ini, iman tak beriman di tangan Allah, bukan di tangan kamu wahai Muhammad. Kamu hanya untuk menyampaikan risalah dakwah. Okey, alam tara anna Allah anzala minas sama'. Pada ayat ke-21, tidakkah kamu wahai manusia yang berakal, kamu melihat anzala minas sama'i ma'a, Allah Ta'ala dengan kekuasaannya menurunkan hujan daripada awan, fasalakahu yanabi'a fil ard, kemudian Allah Ta'ala memasukkan air tersebut masalik wa uyunan fil ard wa ajrahu fiha, iaitu air hujan tersebut melalui tempat mata air di bumi dan mengalir. Ulama tafsir menyatakan hadza dalil, ini adalah dalil apa? Ini adalah dalil ma'ul uyun, mata air itu daripada air hujan. Dalil ini fasalakahu yanabi'a fil ard, dalil mata air yang keluar daripada bumi adalah daripada air hujan. Tahbisuhul ard, yang mana bumi yang tapis dia tahan dia di bawah bumi, summa yanba', kemudian dia pancarkan sikit demi sedikit. Ibnu Abbas menyatakan tidak ada di bumi ini air, melainkan air yang turun daripada awan. Walakin uruqun fil ardi taghayyaruh, tetapi bumi ini kan dia berubah-ubah, tanah di bumi. Kita lihat Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada awan, lalu dialirkannya menjadi mata air di bumi, kemudian ia menumbuhkan dengan air itu tanam-tanaman yang pelbagai jenis warnanya. Summa yakhruju summa yukhriju bihi zar'an, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan dengan sebab air hujan tersebut pelbagai jenis tanaman yang warnanya pelbagai, dengan sebab air hujan yang turun daripada awan, pelbagai rupa dan juga warna. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih. Kemudian pelbagai jenis, ada yang bali, ada yang jagung, ada kacang dan sebagainya. Imam Al-Baydawi menyatakan mukhtalifan alwanuh, berpelbagai warnanya, sebab barli warna lain, gandum warna lain dan selain daripadanya. Ataupun maksudnya bukan pelbagai warna, tetapi pelbagai cara. Ada yang pelbagai warna, pelbagai jenis, iaitu gandum, barli, jagung, padi dan sebagainya. Kemudian ada yang, ataupun dikatakan pelbagai warna, ada warna hijau, merah dan selainnya. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian jadilah tumbuh-tumbuhan tersebut kering. Fatarahu musfarra, maka kamu lihat dia kekuningan. Selepas dia hijau tadi subur, dia kekuningan, maknanya dia telah mati. Summa yaj'aluhu hutama, kemudian jadilah dia jadi kering, jadi pecah-pecah, reput macam kering. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab, sesungguhnya pada demikian itu terdapat peringatan bagi orang mempunyai akal. Orang boleh mengambil ibrah daripada kisah ini, daripada dapat mengambil pelajaran daripada kisah ini. Okey.
Salam. Okey, tak. Okey, tak ada. Okey. Dan ayat ini juga sebagai dalalah petunjuk ke atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah kepada orang yang mempunyai akal. Ayat ini sebenarnya ayat ke-21 ini nak memberi tamsil perumpamaan bagi kehidupan manusia, di dunia ini. Ada yang umur mereka panjang, maka tidak al-intiha ila an yasiru musfaral laun. Ada umur mereka panjang seperti mana tumbuh-tumbuhan kadang lama dia warna kuning, warna merah lama disubur. Kemudian mutahattim al-a'dha, mutakassiran kazar'i ba'da nadratihi. Kemudian selepas daripada itu, bila manusia umur yang panjang, boleh tutup pintu balik ni, pintu okey, bila mana umur manusia panjang, bila umur manusia panjang daripada 20, 30 tahun, 40, 50, 60, 70, maka jadilah seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini pada permulaannya okey, kuning, mekar, elok, merah. Kemudian mutahattim al-a'dha, anggota-anggota manusia pun begitu. Kemudian telinga tak apa dengar, mata tidak apa nampak, tangan tidak kuat lagi, kaki tak kuat lagi, lutut sakit. Mutakassiran. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang mana mereka segar pada awalnya, kemudian mereka akan berpecah, kuning, kering dan akan pecah. Summa takunu aqibatuhu al-maut, dan di akhir kemuncak kesudahannya akan mati. Ibnu Katsir menyatakan itulah kehidupan dunia yang mana dia subur, cantik, elok, kemudian dia menjadi tua, tak apa cantik dah, huduh lah. Seperti itulah orang muda, dia akan kembali menjadi tua dan menjadi tua bangka, menjadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak menjadi remaja, menjadi pemuda, dewasa, dan kemudian dia akan menjadi orang tua dan orang yang lemah. Selepas demikian itu semuanya, akhir titik kesudahan, noktah adalah kematian. Fasaidu man kana haluhu ba'dahu ila man kana haluhu ba'dahu ila khair. Orang yang berbahagia adalah keadaannya selepas daripada itu, selepas daripada kehidupan dunia ini, dia kepada kebaikan, maka berbahagialah dia. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat ke-22 pada hari Isnin depan, insyaAllah, tentang ciri-ciri orang-orang yang masih lagi tentang orang perumpamaan kehidupan dunia, dan juga menceritakan tentang kitab yang terbaik, iaitu Al-Quranul Karim. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.